Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Pada hari ini, saya akan membincangkan satu tajuk iaitu kelebihan belajar secara berkumpulan. Kemahiran belajar secara berkumpulan adalah satu kemahiran belajar yang sangat penting. Okey, kemahiran belajar berkumpulan mempunyai pelbagai kelebihan. Okey, banyak kelebihan yang kita boleh dapat jika kita belajar berkumpulan. Okey. Okey, kelebihan. Okey. Jadi apabila kita lihat di dalam slide ini, okey, menjelang peperiksaan, kita terpaksa membaca lebih banyak buku, okey. Buku yang kita akan baca itu dahlah tebal-tebal, tetapi banyak contohnya seperti kita akan baca buku sains, buku sejarah, buku fizik, kimia dan sebagainya. Jadi menjelang peperiksaan, kalau kita lihat buku yang berada di atas meja kita, kita akan menjadi lebih stres. Okey. Tidak tidak bagus, okey, menjelang peperiksaan jika kita membaca semua buku yang ada di atas meja kita itu, okey, satu persatu. Okey. Apabila kita membaca buku yang tebal itu menjelang peperiksaan, kita akan menjadi lebih stres. Okey. Apabila kita stres, kita tidak akan sihat. Apabila kita tidak sihat, dia akan mengganggu proses seharian kita. Okey. Kita tidak akan mudah fokus untuk belajar. Jadi, jangan risau. Okay? Apabila kita belajar secara berkumpulan, dia mempunyai pelbagai kelebihan. Okay? Dia mempunyai pelbagai kelebihan. Jadi pada pagi ini, saya akan ulaskan satu persatu apakah kelebihan kita belajar secara berkumpulan. Okay, masih ingat lagi dengan penerangan saya sebelum ini, okey, iaitu belajar secara berkumpulan terdiri daripada ahli 4 hingga 6. Okey, itu adalah kumpulan yang terbaik. Kelebihan. Okey, yang pertama. Okey, setiap di kalangan pelajar mempunyai buku yang tebal. Contohnya sejarah kan. Jadi menjelang peperiksaan, takkanlah kita nak baca semua buku tersebut daripada helaian pertama sehingga ke helaian yang terakhir. Sebenarnya, apabila kita belajar secara berkumpulan, kita tidak perlu membaca buku yang tebal itu menjelang peperiksaan. Okey, kita hanya membaca satu bab ataupun dua bab sahaja. Tetapi, di akhir sesi perbincangan kumpulan, kita dapat menguasai keseluruhan bab yang ada dalam buku tersebut. Yang kedua, kita nak berkongsi idea dan pemikiran. Mungkin di kalangan ahli kumpulan kita, ada pelajar yang pandai dan ada ahli kumpulan yang lemah. Jadi, pemikiran-pemikiran yang bijak laksana ini boleh dikongsi bersama dengan pelajar-pelajar yang lain. Okey. Walaupun kita ni tak pandai sangat, tetapi jika kita mengajar rakan-rakan, ilmu kita akan menjadi lebih bertambah. Okey, kita jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Apabila kita berkongsi ilmu, okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan kita punya ilmu. Yang ketiga, mudah menerima pelajaran. Okey, maksudnya kita tidak perlu membaca daripada muka surat pertama sehingga muka surat yang terakhir dalam buku yang tebal itu. Okey. Tetapi kita akan mudah menerima pelajaran secara keseluruhan di dalam buku itu. Okey. Kerana setiap ahli bersama-sama untuk membuat nota dan membuat pembentangan. Yang kedua, minta bantuan daripada rakan yang lebih bijak. Okey, maksudnya kalau dalam perbincangan kumpulan, kalau kita ada sesuatu perkara yang tidak faham, kita boleh meminta bantuan
rakan yang lebih bijak. Okey. Dapat mengetahui maklumat yang lebih cepat. Okey. Dapat mengetahui maklumat dengan lebih cepat. Okey. Sama juga seperti saya katakan tadi. Okey, apabila ada ahli yang lebih pandai, kita dapat tanya apa yang kita tak tahu secara dengan lebih cepat. Yang keempat, kelebihan. Okey. Dia akan meningkatkan motivasi kita untuk belajar dan berusaha. Kalau kita belajar secara keseorangan, okey, mood tu akan mudah hilang. Tetapi kalau kita belajar secara beramai-ramai, dia akan meningkatkan motivasi kita. Okey. Belajar itu menjadi lebih bersemangat. Kerana apa? Kerana kita tidak bosan. Kita tidak bosan semasa belajar. Okey. Dapat menilai tahap pencapaian diri. Okey. Waktu kita buat pembentangan, okey, kita dapat nilai tahap pencapaian diri kita macam mana. Okey. Ahli-ahli kumpulan boleh komen. Boleh komen kita punya pembentangan. Okey. Kalau tak okey, kita buat perubahan. Kalau okey, kita perbaiki supaya dia menjadi lebih baik. Yang ketiga, menjimatkan masa. Okey. Kalau kita baca buku sejarah yang tebal, ada 10 bab itu, mungkin mengambil masa yang lama. Okey. Dahlah kita terpaksa membaca buku yang tebal. Tetapi persoalannya, adakah kita dapat ingat keseluruhan apa yang kita baca? Sudah tentu tidak. Jadi, apabila kita belajar secara berkumpulan, dia dapat menjimatkan masa kita untuk menguasai keseluruhan isi dalam buku tersebut. Dan kita dapat mengingat. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.